واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Kitab Penawar Bagi Hati, muka surat 82. Surat 82, baris keempat daripada bawah. Baris yang keempat daripada bawah. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Dan jangan engkau pakai, yakni jangan engkau guna akan dia, akan mata engkau pada melihat yang haram, seperti perempuan ajnabiyah, yakni seperti melihat akan perempuan ajnabiyah. Arti perempuan ajnabiyah, perempuan yang bukan mahram engkau dan bukan isteri engkau dan bukan sahaya engkau. Arti perempuan ajnabiyah, perempuan yang bukan mahram dan bukan isteri engkau dan bukan sahaya engkau. Dan jangan engkau pakai akan dia, akan mata pada melihat yang haram. Ini pergi kepada perkara yang ketiga yang berhimpun syukur, yang mana syukur berhimpun 3 perkara. Sekarang ni perkara yang ketiga, iaitu pekerjaan amalan kita, yang mana terhimpun 3 perkara ni, dinamakan orang ni orang yang bersyukur. Kalau tidak terhimpun 3 perkara ni, tidak dinamakan orang yang bersyukur. Jadi perkara yang ketiganya adalah pekerjaan, yakni amalan kita. Yang pertama, ilmu bahawa mengetahui engkau segala-gala perkara adalah nikmat daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, walaupun pada zahirnya datang daripada selain daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, tapi hakikinya kesemua tu datang daripada Allah, bukan datang daripada makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala. Zahir nikmat tu datang daripada makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu hanya asbab jua. Hakikinya semua nikmat yang ada datang daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang pertama. Dia pembicaraan sifat-sifat hati ni, dia memang berkait dengan hati juga, iaitu berkait dengan iman, berkait dengan akidah. Sebab itulah besarnya penekanan berkaitan dengan hati. Yang pertama, di hatilah tempat letaknya iman, di hatilah tempat letaknya ma'rifah, dan di hatilah juga tempat letaknya sifat-sifat mahmudah. Jadi permulaan agama iman, tempat letaknya di hati. Kemuncak agama pun letaknya di hati. Permulaan agama iman, letaknya di hati. Kemuncak agama sifat-sifat kepujian, letaknya di hati.
Hak tengah je bahagian zahir. Hak tengah bahagian zahir lah, bahagian pekoh atau bahagian zahir. Tapi permulaan agama letaknya di hati, kemuncak agama letaknya di hati. Sebab itulah nak beragama perlu kepada keikhlasan, perlu kepada kejujuran. Nak beragama bergantung kepada keikhlasan dan kejujuran masing-masing. Kalau tidak ada keikhlasan, kejujuran, dia hanya buat rupa agama pada zahir sahaja. Semayang dok tinggal, puasa dok tinggal, haji umrah ditunaikan, zakat tak pernah tinggal, aurahnya tutup, rajin baca Quran, rajin berzikir, rajin berselawat, hak zahir. Tapi macam mana hak permulaan agama iman makrifah? Macam mana tempat pilih Allah hati masing-masing, ikhlas ke tidak, riya, ujub, takabur ke tidak, atau tidak dipedulikan kalau mereka yang tidak ada keikhlasan, kejujuran dalam agama. Ada ni. Sebab itulah yang paling besarnya keikhlasan, kejujuran dalam beragama. Mukhlisina lahuddin, mukhlisina lahuddin. Mukhlis, suci, bersih, ikhlas, jujur. Nak beragama sebenar, itu perlu kepada keikhlasan, kejujuran. Ingat baik. Kalau tidak, agama macam adat tradisi lah, zahir saja. Zahir agama lah. Bukan zahir ni tidak dipedulikan, bukan. Itu perkara agama yang bawa datang. Tapi permulaan agamanya, iman makrifah di hati macam mana? Tempat tilik Allah Ta'ala, sama ada amalan zahir kita diterima ataupun tidak, hati juga. Tak terima ke tak terima? Sama telah pula hak hati tak peduli dah, kekal dengan akidah-akidah yang salah, kekal dengan riya, ujub, takabur, hasad. Hak zahir buat semayang puasa pun tanpa ilmu. Ni mainan ni. Hak ni yang menjadi merosokkan ni. Hak ni yang merosokkan. Kalau ada di mana-mana, di masjid ke, di surau ke, gulungan yang seumpama ni, memang jembalang lah kalau kita panggil kau. Merosokkan. Diri dia memang rosok. Tok pakai gawar, dia akan merosokkan orang lain. Pada ni. Makna hak permulaan, hak hati tempat dia dah peduli dah. Hak zahir pun tanpa ilmu. Jadi pentingnya bicara bab hati. Yang mana sifat-sifat mahmudah dia berkait dengan hati. Sini bicara syukur. Yang pertamanya kita mengetahui dengan yakin, kita wajib bersyukur kerana semua nikmat yang ada pada kita datang daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nikmat iman datang daripada Allah. Nikmat makrifah datang daripada Allah. Nikmat ilmu datang daripada Allah. Nikmat taufik hidayah datang daripada Allah. Kita la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Tak ada daya upaya. Semua nikmat tu datang daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang wajib kita mensyukuri. Tu hak nikmat hak dalam. Nikmat sehat, nikmat harta, nikmat apa semua tu datang daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehat zahirnya kerana kita jaga kesihatan zahir. Ada harta kerana kita kuat kerja pada zahir. Tapi yang pertamanya syukur ni kenapa? Kerana kita mengetahui dengan yakin semua nikmat datang daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dahulu bicara sabar. Dahulu bicara sabar. Kenapakah kita wajib bersabar? Sebab semua tu ujian datang daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semuanya ujian tu datang daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nanti di hadapan, lepas bicara syukur, bicara ikhlas. Kenapa kita wajib ikhlas?
Ikhlas pada amal kita. Kenapa? Bukan amal kita, itu taufik hidayah daripada Allah. Maka ikhlaslah. Bukan barang milik kita. Kalau barang milik kita, kok pada kita lah nak kosak apa dia pun daripada amal ibadah yang mutlak milik kita. Kok pada kita lah nak kosak apa pun. Tak. Amal ibadah kita milik Allah, taufik hidayah daripada Allah. Maka kena ikhlaslah. Kenapa kita wajib tawakul? Kerana kita berpegang. Ini iman dimari daripada iman. Kenapa itu wajib tawakul di hati kita? Sebab iman kita, usaha kita tak berkah sama sekali. Kita berusaha, kita wajib serah kepada Allah. Sebab apa? Sebab iman kita berpegang, usaha tak berkah. Kenapa kita wajib redha akan sekian qada Allah? Ada kita imani akan sekian qada Allah, kita redha lah dengan qada Allah. Redha dengan qada Allah bahagian iman. Redha dengan qada Allah bahagian tasawuf. Tapi itu kaitan. Hati berkaitan dengan iman makrifah, berkaitan dengan sifat-sifat mahmudah. Sama dengan bicara sekarang, bicara syukur. Yang pertamanya, mengetahui dengan yakin semua nikmat datang daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu perkara yang pertama. Perkara yang kedua pula, baca mengelupahnya, kita suka cita dengan Allah Ta'ala yang nikmat kepada kita, serta kita membesarkan akan Allah Subhanahu wa ta'ala dan menghina akan diri kita. Kenapa kita menghina diri kita? Tak ada apa di kita ni. Ada di kita ni Allah yang beri nikmat. Kita gembira dengan Tuhan yang beri nikmat. Kita membesarkan Tuhan yang beri nikmat. Bukan membesarkan diri kita yang lemah, yang hina, yang hanya menerima nikmat daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu kelakuan, sikap. Yang kedua, ni orang bersyukur ni. Ni yang ketiga. Lengkap tiga ni, bersyukurlah dipanggil. Yang ketiga ni pekerjaan. Yang ketiga ni amalan. Pekerjaan, amalan. Pekerjaan bahasa Melayu, amalan, amal bahasa Arab tapi jadi bahasa Melayu juga. Tak? Pekerjaan, amalan. Amal tu pekerjaan lah. Apa dia pekerjaan? Apa dia pekerjaan? Iaitu bahawa engkau pakai segala nikmat pada yang disuruh Allah Ta'ala, dan tiada engkau pakai, tiada engkau guna nikmat pada yang dilarangnya. Mana contoh mengelupas? Pakai segala nikmat pada yang disuruh. Setiap engkau pakai, engkau gunakan mata engkau pada melihat akan Quran dan kitab hadis dan kitab ilmu yang bermanfaat. Pekerjaan amalan tiada pada yang dilarang. Mana pada yang tiada dilarang? Dan jangan engkau pakai akan mata pada melihat yang haram. Itu dia. Jadi pekerjaannya apa? Pekerjaannya bahawa engkau pakai, engkau guna segala nikmat itu pada yang disuruh. Contohnya, guna mata melihat Quran, kitab hadis, kitab bermanfaat. Tiada engkau pakai pada yang dilarang. Contohnya, dan jangan engkau pakai akan mata pada melihat yang haram. Itu contoh. Guna segala nikmat pada yang disuruh oleh Allah Ta'ala. Tiada gunakan segala nikmat pada yang dilarang. Syukur tu. Syukur. Jadi datangkan contoh dengan mata. Samalah mata, telinga, lidah. Apa nikmat yang ada pada kita ni, pakai guna pada yang disuruh oleh Allah. Jangan pakai, jangan guna pada perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dicontohkan dengan mata, mana melihat akan Quran dan akan kitab hadis dan kitab ilmu yang memberi manfaat. Quran, hadis, sumber agama. Ilmu-ilmu ni disusun oleh ulama yang dipungut, yang diambil daripada sumber agama Al-Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ulama yang memecahkan daripada Al-Quran dan hadis pergi pada ilmu tauhid. Daripada Al-Quran dan hadis pergi pada kitab fiqh yang berasingan daripada kitab tauhid.
Daripada Quran dan hadis pergi pada kitab tasawuf yang berasingan daripada kitab fiqh pula. Ulama yang susun. Di awal Islamnya direct pada Al-Quran dan hadis. Kemudian ulama yang membahagikan, ulama yang menyusun pula. Sumbernya Al-Quran dan hadis. Kalau sumber bukan Al-Quran dan hadis, dia tidak panggil agama. Kalau ilmu yang tidak sumbernya Quran dan hadis, dia tak panggil ilmu agama. Macam ilmu tasawuf ni lah. Ilmu tasawuf ni terdahulu membicarakan muqaddimah ilmu, sudah membicarakan tempat ambilan ilmu adalah Al-Quran dan hadis. Istimda' dia, tempat ambilan dia Al-Quran dan hadis. Betul ini dipanggil ilmu syariah, ilmu agama. Tasawuf rekaan ulama. Rekaan ulama bukan ilmu agama. Itu ilmu agama ciptaan manusia lah pulaknya jadi. Bukan rekaan ulama, karangan ulama. Memang karangan ulama, semua karangan ulama belaka. Kitab tafsir karangan ulama, kitab hadis karangan ulama, semua karangan ulama. Tapi sumbernya Al-Quran dan hadis. Quran dan hadis. Barulah pergi pada ilmu pula ulama yang menyusun daripada Quran hadis kepada kitab-kitab yang berasingan tauhid, fiqh, tasawuf, kitab yang besar, kitab yang pertengahan, kitab yang permulaan. Ini ulama susun untuk memudahkan kita. Kemudian ulama Melayu kita pula, orang Melayu kita ni kitab-kitab Arab hak asal tak pandai, dijawikan pula. Dia tulis kok bahasa Melayu, dijawikan pula. Pada ni Jawi tak pandai pula. Ada pula orang Rumi kan, Rumi pula. Lepas tu lagi kat mana lagi? Nak elah kat mana lagi? Ada ni Jawi, Arab tak pandai, ulama Melayu kita buat Jawi. Jawi tak pandai, orang kemudian alih kepada Rumi. Nak pergi kat mana lagi? Nak elah kat mana lagi? Susun molek je. Susun molek itulah nak dapat pula kitab ilmu yang memberi manfaat. Ilmu yang memberi manfaat. Dalam kitab Penuh Bagi Hati ni sentiasa sebut ilmu yang memberi manfaat. Ilmu yang memberi manfaat. Dalam kitab membicarakan ilmu agama. Dalam kitab membicarakan ilmu agama. Memberi manfaat lah. Kenapa disifat dinaatkan dengan yang memberi manfaat? Nak mengeluarkan ilmu yang tidak beri manfaat. Ilmu agama tapi tak beri manfaat. Nak bermakna ilmu ni lah. Dan kitab Ihya Ulumuddin disusun molek. Nak dapat ilmu yang bermanfaat, kitab Ihya Ulumuddin kita besar. Kitab pertengahannya kitab Minhajul Abidin. Dalam tu disusun bab ilmu. Macam mana dapat ilmu yang memberi manfaat? Macam mana nak dapat ilmu yang memberi manfaat? Nak dapat ilmu yang bermanfaat, ikut susunan kitab Minhajul Abidin, mengikut kaedah perjalanan ilmu pengajian pondok. Ilmu pengajian pondok mengikut jalanan kitab Minhajul Abidin. Daripada susunan kitab Minhaj itulah baru dapat ilmu yang memberi manfaat. Ada ni. Kalau kitab kecil sikit kok, kitab Hidayatus Salikin. Kitab Hidayatus Salikin. Kalau kita jauh aku cek. Di dalam tu dimulai dengan muqaddimah pada ilmu, permulaan. Dia ada bicara bab ilmu. Dimulai dengan ilmu yang memberi manfaat. Mana ilmu yang memberi manfaat? Ilmu yang menambah kamu takut akan Allah Subhanahu wa taala. Dengan yang pertama-tamanya mengenal akan Allah lah. Barulah timbul takut akan Allah Subhanahu wa taala. Mana lagi ilmu yang bermanfaat? Ilmu yang mana menambah pengetahuan, menambah pengetahuan dalam melakukan amal ibadah. Kita nak semayang, mana ilmu manfaat? Ilmu bab semayang. Itu ilmu yang memberi manfaat.
Ilmu yang manfaat laginya, ilmu yang mana engkau mengetahui dengan dia akan sifat-sifat hati yang membatalkan pahala ibadah. Itu ilmu yang manfaat. Ilmu tasawuf. Mana ilmu yang manfaat? Ilmu yang memperlihatkan akan kecelaan pada dirimu. Itu ilmu bermanfaat. Ilmu yang mana memperlihatkan akan kecelaan yang ada pada dirimu. Itu ilmu manfaat. Bukan nak dapat cela orang lain. Nak dapat kecelaan pada dirimu sendiri. Keaiban dirimu sendiri. Itu ilmu yang memberi manfaat. Pada ni. Kemudian kitab Nidayatus Salikin, dia datangkan ilmu tauhid, ilmu fiqh, ilmu tasawuf. Pada ni. Kena susun molek tauhid, fiqh, tasawuf. Kemudian nak dapat ilmu manfaat pula, kena jaga dia punya keutamaan. Nak fokus hak mana dulu? Nak belajar tauhid, nak fokus hak mana dulu? Nak belajar fiqh, nak fokus hak mana dulu? Nak belajar tasawuf, nak fokus hak mana dulu? Fokus hak asas-asas permulaan. Tadi kan ulama sudah susun kitab permulaan, kitab pertengahan, kitab tinggi. Tauhid ambil permulaan, keutamaan dia. Fiqh ambil permulaan, keutamaan dia. Tasawuf ambil permulaan, itu keutamaan dia buat dapat ilmu manfaat. Tapi susunan kena jaga. Tauhid, fiqh, tasawuf. Tauhid, fiqh, tasawuf. Kalau pergi mana-mana tempat, di tempat tu tak ada pengajian tauhid, mengajar fiqh, tidak memberi manfaat. Yang belajar tak dapat ilmu yang manfaat, yang mengajar pun tak dapat ilmin yuntafa'u bih, yang mana pahala yang berpanjangan, walaupun yang mengajar sudah mati, tak akan dapat. Kan 3 perkara yang tidak putus walaupun anak Adam mati. Yang pertamanya apa? Ilmin yuntafa'u bih, ilmu yang diambil manfaat. Yang mengajar kitab fiqh di tempat yang tidak ada kitab tauhid, bukan ilmu yang memberi manfaat. Pergi mengajar pula, bawa kitab tasawuf. Dari tempat tu kitab fiqh ada ke tak? Kitab fiqh pun tak ada, kitab tasawuf, kitab tauhid pun tak ada. Fiqh pun tak ada, tauhid pun tak ada. Mengajar tasawuf juga, itu bukan tasawuf, itu tasawuf dipanggil. Disawuf ikut dang dia. Itu memang langsung tidak memberi manfaat pada orang belajar. Dan orang mengajar pun tidak dapat pahala yang berpanjangan. Bahkan yang belajar kekal berdosa, yang mengajar akan dipertanggungjawabkan di padang mahsyar. Tauhid, fiqh, susunan, kemudian keutamaan. Tak ada ni. Fardhu ain pun tak ada. Dia ambil tasawuf tinggi-tinggi. Itu bukan awal-awal lagi dah. Itu bukan guru yang mursyid, bukan guru yang sebenar. Ini banyak sekarang seumpama ni. Pergi pada tasawuf tinggi-tinggi. Tasawuf fardhu ain cuka cemaking lagi. Tauhid, fiqh pun tak ada. Ni berat lagi lah ni. Ni bukan dia, ni gelak gambar, ni tak ada benda ni. Tapi dia mengaku dia tinggi lah. Mursyid tinggi, ada maqam. Alim hati bukan alim lidah. Itu pengakuan golongan yang tertipu. Kena jaga susunan, kena jaga keutamaan, kena letak niat molek. Itu dalam kitab Nidayatus Salikin. Dia tekan pula bab niat dalam kitab Nidayatus Salikin. Tekan bab niat pula, barulah cerita fadilah orang belajar. Fadilah orang yang dikurniakan ilmu oleh Allah. Itu kita ada salikin, hak jawi. Atau hak cek lah kalau kita kata kok Minhajul Bidin di pertengahan. Susunan ilmu, keutamaan ilmu, niat belajar. Comel niat. Barulah cerita fadilah orang belajar. Alhamdulillah dikurniakan ilmu. Fadilah orang yang mempunyai ilmu. Mula-mula fadilah orang yang belajar. Dikurniakan ilmu oleh Allah. Fadilah orang yang berilmu. Tapi kena letak molek lah. Susunan ilmu, keutamaan ilmu, niat belajar. Itu kitab Nidayatus Salikin. Nak dapat ilmu yang memberi manfaat.
ilmu yang memberi manfaat. Tapi kalau fadail tauhid, fiqh, tasawuf pun tak ada susunan ilmu. Pakai mari rembah je, halua telinga. Hak tu masing-masing kita ke mahsyar. Orang nak agama minat kepada kita. Orang minat pada kita ni kok, orang tak berahi dah nak pergi kat lain. Kita beri apa kepada orang yang ikut kita? Fadail tauhid, fiqh, tasawuf? Tidak. Dikhayalkan dengan wa amaning fadilah ni. Wa amaning fadilah ni. Baca ni, semayang sunat ni. Ni berzikir ni. Lepas tu, fadail akidah mana? Fadail fiqh mana? Fadail tasawuf mana? Amal apa nak buat? Fadilah apa nak dapat? Amal apa nak buat? Amal tu amal sunat belaka. Fadilah apa nak dapat? Ini pun apa? Halua telinga, tipu daya. Yang seumpama ni disukai oleh nafsu manusia. Berdisukai oleh nafsu manusia, mereka hidup senang lenang. Perbelanjaan besar-besar, tapi dapat dah ilmu yang bermanfaat. Halua telinga semata-mata. Bawalah ni orang Islam kita ni, umat Islam, bawa sekeluarga. Boleh apa? Boleh ilmu pegangan, boleh ilmu bab semayang, boleh ilmu bab hati. Tak ada. Cerita saja, tapi dengan cara, dengan nada suara yang lembut, yang memujuk beserta dengan tangisan, rebahlah orangnya. Gitu yalah. Balik insaf. Apa insaf? Kena wa amal. Kena wa amal. Insaf apa gitu? Belajar fadailnya tidak insaf apa? Apa? Tertipu. Ni sekarang ni kalau Nabi kata khutabaul fitnah, tukang-tukang ceramah yang mencelarukan akan agama. Ni dak ni melihat akan kita ilmu yang bermanfaat. Ni mensyukuri akan nikmat mata, dan jangan engkau pakai akan mata pada melihat yang haram. Mana seperti perempuan ajnabiyah. Mana perempuan ajnabiyah? Artinya perempuan yang bukan mahram engkau, dan bukan isteri engkau, dan bukan sahaya engkau. Ajnabiyah ni perempuan asing. Kalau terjemahan kita gitulah, perempuan asing. Mana yang bukan mahram engkau? Mahram lah, bukan muhrim. Mahram. Dia mahram yang haram nikah. Mahram haram nikah. Muhrim ni orang yang mengerjakan ihram. Mekah ni muhrim. Di Malaysia tak ada muhrim. Ada muhrim? Tak ada. Muhrim tak ada di Malaysia. Muhrim ada Mekah. Kalau tanya kita kan ni muhrim ni? Tak. Muhrim nanti kita pergi Mekah muhrim kan? Muhrim orang ihram Mekah ni. Malaysia mana ada muhrim? Mahram lah orang haram nikah. Perempuan yang haram dinikahkan. Mahram ni sama ada dengan nasab, keturunan. Mahram ni sama ada dengan radha'ah, susuan. Mahram ni dengan sebab musaharah, berambil-ambilan, menantu ke mertua ke, itu mahram. Tapi kita sebut muhrim. Dia kena jangan duk membaloh benda ni. Sebab mahram bahasa Arab, muhrim bahasa Melayu. Apa masalahnya? Tak ada. Salah muhrim orang ihram. Awak cakap Arab ke cakap Melayu? Awak cakap Arab ke cakap Melayu? Cakap Melayu. Cakap Melayu, muhrim tu bahasa Arab sebut mahram. Dah mahram lah. Awak cakap Arab. Dah saya muhrim sebab saya orang Melayu. Dah kalau sebut mahram bolehlah bahasa Arab. Apa salahnya? Sebut muhrim bolehlah bahasa Melayu. Muhrim orang ihram tu muhrim bahasa Arab, kita muhrim bahasa Melayu. Dah balah tu. Ada. Badak dia. Tu bahasa pada dia. Lurah. Tak kerti bahasa. Tak kerti bahasa pula. Benda lain pula. Kurang ajar tak kerti bahasa tau. Tak kerti bahasa Melayu, bahasa Arab. Bahasa Arab mahram. Bahasa Melayu terjemah muhrim. Tak ada apa pun. Cuma jadi sumbang mahram. Kenapa sumbang mahram?
Kenapa tak sumbang muhrim? Kan? Muhrim. Lepas tu kenapa tidak sumbang muhrim? Sumbang muhrim ke sumbang mahram? Sumbang mahram. Kenapa tak sumbang muhrim? Orang sekolah budak ni akal bahu. Tu kena tanya dewan bahasa dah. Betul lah muhrim dah. Muhrim. Dia berlaku perkara dah antara muhrim ni, jadi sumbang mahram, bukan jadi sumbang muhrim jadinya. Tu kau. Tak ada masalah tu bab bahasa. Tanya pihak bahasa lah. Tapi kalau betul dengan bahasa Arab, mahram. Muhrim, tu bahasa Melayu. Kalau bahasa Arab, muhrim dengan makna orang yang ihram. Jadi melihat perempuan ajnabiyah ni, ini melihat yang haram. Perempuan ajnabiyah ni yang haram kita lihat. Yang haram kita lihat, walaupun perempuan ajnabiyah ni tua reta dah sekalipun. Faham tak ni? Haram melihat perempuan ajnabiyah kerana syahwat. Bukan kerana syahwat. Bukan kerana syahwat. Hak kerana syahwat dahulu, dahulu. Hak kerana syahwat dahulu bukan melihat perempuan ajnabiyah. Yang kerana syahwat dahulu, mana dahulu bicara bab mata. Dahulu bicara bab mata. Bicara bab mata. Muka surat 6. Muka surat 6. Melihat yang haram. Tu atas sekali ya. Melihat yang haram. Seperti melihat perempuan yang lain daripada isterinya dan sahayanya dan mahramnya. Melihat perempuan haram hukumnya. Dan seperti melihat akan muda belia. Dia pun tak ada. Dia kalau dah kitab lain, melihat akan muda belia jika ada keinginan. Itu biasalah kitab. Kitab ni kita melihat perempuan yang lain daripada isterinya. Orang mah yang lain daripada isteri. Dan sahayanya, hambanya dan mahramnya. Orang mah lah. Dan seperti melihat akan muda belia. Tapi dia tak ada qaid di sini. Biasanya melihat perempuan ajnabiyah haram semata-mata. Tak qaid, tak ada syarat kata haram lah kalau ada keinginan. Kalau tak ada keinginan tak haram. Ada. Yang qaid ada keinginan dan seperti melihat akan muda belia haram jika ada keinginan. Ingat tak muda belia ni? Muda belia wanis ke apa? Belia lelaki, belia wanis perempuan. Dah. Ni muda belia ni bukan perempuan ni. Muda belia ni laki-laki yang belum tumbuh misal dan janggut. Dipanggil amrak. Yang mana amrak ni terkadang amrak jamil dia panggil. Budak lelaki yang comel. Putih macam orang perempuan, bibir merah. Merah semula jadi, bukan merah bubuh gincu. Hak ni bahaya. Ni bahaya. Muda belia ni bahaya. Tapi bahaya ni bukan disebut orang Melayu. Orang Melayu dia tak faham. Dia bahaya disebut orang Arab. Orang Arab dia bahaya. Dia fitnah muda belia ni lebih fitnah daripada perempuan lagi. Muda belia ni lelaki yang belum temu misal janggut. Dia macam orang perempuan lah. Lepas tu comel pula, budaknya putih, bibir merah. Ni dia fitnah lebih besar daripada melihat perempuan betul benar lagi. Kita orang Melayu sebut kata melihat kanak-kanak lelaki muda belia, tu apanya? Bengong ni. Orang kita tak faham lalu. Padahal kita dah reti benda gitu. Sekarang baru kita reti. Apa dia penyakit? Liwat. Tu penyakit dia. Sekarang reti. Dua orang tak reti. Dia orang Arab ni hok bahaya. Sebab tu orang Arab, budaya dia, peseng dia. Orang Melayu
Tepuk punggung dia tak marah. Orang Melayu tepuk punggung dia tak marah. Tepuk punggung dia tak marah. Cuba kalau pegang kepala dia. Pegang kepala. Gua ni. Marah lah. Tapi kalau Arab pegang kepala tak apa. Tepuk punggung siap. Mana apa tu? Nak liwat dia tu. Kau kita kan tepuk punggung. Tak ni punggung sama lelaki ni, bukan tepuk punggung perempuan. Tepuk punggung perempuan ni polis lah cabut. Tepuk punggung lelaki ni jumpa sama guru. Tepuk punggung. Tak ada apa marah. Tepuk punggung kat Arab. Nak kena maki. Tapi kalau pegang kepala tak apa, dia tak marah. Kita pegang kepala tak boleh. Ni. Sebab orang dianya hak ni dia lebih fitnah daripada perempuan lagi. Pada ni. Mana kalau pimpin budak lelaki, walaupun anak saudara sekalipun, akan tiba fitnah. Pimpin budak lelaki nak ke mana tu? Mana apa tu? Nak liwat dah. Ni dia punya nafsu dia. Kita Melayu dah reti gini. Tapi melihat muda belia, jika ada keinginan melihat perempuan, tak ada baik. Walaupun tak ada keinginan sekalipun, walaupun perempuan tua sekalipun, hukumnya adalah haram. Semata-mata melihat itu haram. Adapun ini pandangan muktamad dalam mazhab Syafi'i. Adapun kalau pandangan Imam Rafi'i, sama dengan 3 mazhab yang lain, melihat perempuan ajnabiyah hukumnya makruh, haram apabila dengan keinginan bawa kepada fitnah. Gitu. Pada ni. Dalam mazhab Syafi'i pandangan muktamad, dia tak kira. Walaupun perempuan tua sekalipun, haram tengok muka dia. Orang lelaki je ke haram tengok muka perempuan? Sesama sahaja. Sebagian orang lelaki haram tengok muka orang perempuan, orang perempuan pun haram tengok muka lelaki, walaupun lelaki itu lelaki tua sekalipun. Ini pandangan yang muktamad mazhab Syafi'i. Jadi kalau ada orang belajar agama cakap dengan kita orang tua, tak tengok muka, jangan terasa hatilah. Allah awang. Dengan mocik pun, bukan mocik ni, dengan tok cik pun. Mocik muda sikit, tok cik ni tua sikit tau. Kan gitu. Kau mana panggil tok cik? Tok cik ada. Tok lah. Dengan tok cik pun awang cakap tunduk muka. Allah. Kalau dengan anak tok cik, dengan cucu tok cik, menasabah lah muda-muda. Tok cik tua nak mati dah orang. Dah tengok muka tok cik masih cakap. Haram tengok. Ada ni. Tu pandangan muktamad mazhab Syafi'i. Yang orang kita duduk amal ni, itu bukan pandangan muktamad tu. Itu pandangan ta'if. Kita bercakap dengan perempuan yang lebih tua, perempuan cakap lelaki lebih tua, dia tengok muka, makruh bukan haram. Ada ni. Mana kita beramal bukan pandangan muktamad. Dia nak beramal dengan muktamad kalau mazhab Syafi'i mudah. Sebab pandangan mazhab Syafi'i yang muktamad, perempuan walaupun tua sekalipun wajib tutup muka di hadapan lelaki ajnabi. Itu pandangan muktamad mazhab Syafi'i. Pandangan Imam Nawawi, muka perempuan aurah walaupun perempuan tua sekalipun. Dah kita perempuan kita tua muda pun muka buka. Itu pandangan Imam Rafi'i. Muka bukan aurah. Jadi pandangan Imam Rafi'i, buka perempuan bukan aurah, tengok muka perempuan pun tidak haram. Pandangan Imam Nawawi, perempuan wajib tutup muka. Muka tu aurah hadapan lelaki ajnabi. Haram pula lelaki ajnabi tengok muka perempuan tu. Ngam-ngam lah kalau pandangan Imam Nawawi. Tapi orang kita ni orang perempuan pakai pandangan Imam Rafi'i, muka dak tutup. Dia orang lelaki payahlah nak bercakap tanpa tengok muka. Muka orang tua-tua lah ni. Payah dak tengok. Tengok muka orang muda-muda jadi fitnah, haram. Atau sepakat ulama haram. Tapi pandangan Imam Nawawi ni tengok perempuan ni tak kira. Tua sekalipun, tak ada fitnah sekalipun, tak ada keinginan sekalipun, haram semata-mata.
Ini pandangan Imam Nawawi, pandangan yang muktamad dalam mazhab Syafi'i kita. Payahlah sikit dah kalau pakai pandangan yang muktamad. Atas masing-masing lah. Atas masing-masing. Cuma jangan pelik lah. Jangan pelik kalau bercakap dengan tua, belajar agama duk pondok contohnya, dia tunduk pandangan dia. Mana orang tua ni terasa hati budak buat gini. Masa awang kecil-kecil, mocik basuh kecil awang ni. Dia ukit lagi tu pula dah. Awang kecil berok tu, mocik yang tekan basuh. Tak mau tengok muka mocik. Cakap tunduk je. Gitulah. Tengok warak. Sebab apa? Haram melihat perempuan ajnabiyah walaupun tua sekalipun. Ni syukur nikmat, ni syukur nikmat mata ni. Malaikat tadilah pandangan Imam Rafi'i. Pandangan tiga mazhab lainnya, melihat muka perempuan tidak dihukumkan haram apabila timbul fitnah. Ini bagi hukum pekoh lah. Mana apa ni? Guna mata tengok perkara yang diharamkan. Mana lagi guna mata melihat perkara yang diharamkan? Tengok aurah. Tengok aurah. Lelaki sama lelaki ke? Lelaki dengan perempuan yang mahram ke, ada aurah. Ada ni. Lelaki dengan lelaki ada aurah. Lelaki dengan perempuan yang mahram ada aurah. Kadang-kadang aurah perempuan mahram dalam rumah tak tutup. Dia pakai kembang gantung, nampak lutut, nampak peha. Peha tu aurah di hadapan lelaki mahram. Sebab perempuan di hadapan lelaki mahram, aurah sekalian aurah antara pusat dan lutut. Tiba-tiba lutut tak tutup, peha tak tutup. Dia tutup hak atas. Hak atas tu bukan aurah. Hak atas bukan aurah, ditutup. Hak bawah tu peha aurah dibuka. Tuala dia kecil, tuala besar dah apa. Dan ni rumah kampung-kampung tu lah, hak bilik mandi, dapur kongsi tu lah. Bilik mandi dalam bilik tidur masing-masing, tu lain cerita. Hak kursi tu, hak kursi tu. Tu hak kursi. Keluar dia bilik mandi pakai kembang gantung. Tutup atas yang bukan aurah, buka peha yang hukum yang ianya adalah aurah. Buka tu haram, lihat peha tu pun haram. Itu maksiat mata, tidak mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Jangan pelik ni. Hak atas tu bukan aurah. Sebab itulah orang tua-tua dulu dia tak tutup mana hak atas tu. Hak tua-tua dulu kan, dia gobek sirih. Tahu gobek sirih? Dia gobek sirih ni. Bekas tu lah, bekas gobek sirih tu. Cucu main kopek dia dah apa? Dia tak marah cucu main kopek dia dah. Dia pun tak tutup pun. Ada ni. Sebab apa? Itu bukan aurah. Yang aurahnya antara pusat dan lutut. Tapi janganlah duduk rumah pakai gitu. Pakai kain batik antara pusat dengan lutut dia pakai. Balik menantu lelaki, Allah mukmung. Dia larilah menantu lelaki. Dah apa benda atas dah tutup. Atas tu bukan aurah. Yang aurahnya antara pusat dan lutut. Tapi adab sopan tu cerita lain pula. Jadi melihat aurah itu pun sama. Dia melihat dengan pandangan menghina, itu pun sama. Melihat yang haram dia panggil. Dia melihat dengan pandangan menghina. Dia apa? Curling, apa? Curling. Dia berpaling. Ada ni orang berpaling pandangan menghina, kita boleh cam. Dia pandang tu dengan pandangan menghina. Itu pun sama tu. Melihat yang diharamkan. Melihat yang diharamkan. Melihat segala perkara aib, melihat yang diharamkan. Melihat dalam rumah orang tanpa keizinan, melihat yang diharamkan. Ada orang jenis mata liar, pantang, pintu terbuka, tingkap terbuka, liar mata nak tengok dalam. Ada. Sebab tu orang wisalam kepada orang buka pintu, adabnya jangan duduk depan pintu tu.
Nampak storey apa ke dapur dia, duduklah di tepi. Ada ni. Kemudian naik atas rumah, kodoh-kodoh lah ni dok ni. Tengok situ, buka situ, tengok situ. Tanpa izin. Itu melihat yang diharamkan. Melihat yang diharamkan. Oh, lambat buka pintu, dia pun tengok apa benda nak sembunyi ni. Duk tengok. Ini semua kerjaan haram lagi ni. Melihat yang diharamkan. Melihat yang haram, tidak mensyukuri akan nikmat mata. Dan seperti engkau belanja harta engkau pada nafkah anak bini engkau, dan pada menuntut ilmu dan menunaikan haji. Ini bagaimana? Syukur ni. Sebab digunakan nikmat harta pada nafkah anak bini engkau. Bukan setakat nafkah wajib, termasuk dengan nafkah sunat. Nafkah sunat tu macam mana? Dia perluaskan belanja keluarga. Nafkah wajib sikit je. Yang banyak-banyak keluarga ni duk belanja keluarga ni, kebanyakannya adalah nafkah sunat. Tapi kadang-kadang suami tak tahu nafkah wajib tu setakat mana. Isteri pun boleh gorenglah suami dia. Ni wajib beli. Kamu suami ni wajib beli. Wajib belaka. Oh, wajib belaka. Sebab apa ni? Sebab suami jahil, tak tahu mana nafkah wajib. Tahulah ini nafkah wajib. Dan yang kita perluaskan nafkah keluarga, itu nafkah yang sunat. Nafkah sunat tu lebih besar daripada kita sedekah sunat kepada orang yang lain. Nafkah sunat pada keluarga, kita banyak nafkah sunat pada keluarga tu. Padahal ni lebih segala-gala dah. Isteri pun beri lebih, anak beri lebih. Itu nafkah sunat lebih besar pahala daripada sedekah sunat yang lain kepada orang. Ada ni. Dah rugilah. Tapi biar tahulah mana nafkah wajib, mana nafkah sunat. Orang perempuan ni wajib lah ke atas suami dia. Tak banyak nafkah wajibnya. Dan pada menuntut ilmu, sebab orang nak menuntut ilmu ni belanja kena cukup. Tak ada belanja tidak boleh menuntut ilmu. Jadi duit yang ada diipung-ipung, dia nak menuntut ilmu. Itu mensyukuri nikmat harta dan menunaikan haji. Itu mensyukuri nikmat harta, menunaikan haji yang wajib. Adapun haji umrah yang sunat, lebih baik belanja harta biar dapat pahala haji wajib juga. Kita akan mengerjakan haji umrah, kita hanya dapat pahala wajib hak dia pertama. Kalau dia yang kedua, hanya dapat pahala haji umrah yang sunat. Kenapa kita nak pahala haji umrah yang sunat? Kita yang kedua pun kita nak dapat pahala haji umrah yang wajib juga. Kita belanja macam mana? Belanja haji kepada adik-beradik kita pergi Mekah kali yang pertama. Mereka dapat pahala haji umrah yang wajib. Kita yang beri belanja ni pun dapat pahala haji umrah yang wajib. Hak pergi dulu pahala haji umrah yang wajib. Duit ada ni kita beri ke adik-beradik kita pergi pula. Kita boleh pahala haji yang wajib. Ada lebih lagi, beri kepada adik-beradik yang lain. Pergi pula boleh pahala haji umrah yang wajib kali yang ketiga, kali yang keempat. Ni kalau orang cerdik. Tapi nafsu tak jadilah. Duit aku, kenapa nak beri ke dia? Itu nafsu. Lagipun tak glamour. Orang pergi Mekah 3-4 kali, kita pergi sekali je. Dia nak glamour. Pergi Mekah 2 kali dah, 3 kali dah. Nak tu. Tapi pahala apa? Pahala sunat. Kalau kepada adik-beradik di Mekah ni pertama, bukan boleh pahala wajib. Boleh pahala wajib sebab dia haji yang pertama. Kita duduk berehat di rumah, boleh pahala wajib. Semayang Mekah 100,000. Dah adik kita pergi Mekah tak semayang ke Mekah? Dia main Mekah 100,000. 100,000 tu hak kita. Ada ni. Kita semayang di rumah, kita boleh pahala kita dah. Adik kita duduk Mekah, semayang di Masjidil Haram, boleh pahala gandaan 100,000. Gandaan 100,000 boleh kita. Orang tak pernah ada apa pun, dan orang pun tak tahu. Kita boleh jaga keikhlasan hati kita. Tapi nafsu suka ke tak? Nafsu payah. Duit aku takkan nak beri ke dia. Itu nafsu. Itu belanja harta pada menunaikan haji. Tiada engkau belanja harta pada maksiat seperti judi dan loteri
dan ekor dan minum arak. Loteri ekor hal lain ke? Loteri dengan ekor. Kau tulis je tau. Bukan ekor dia tulis tau. Loteri ekor, nombor ekor tu ke ekor ke apa sini? Ekor lah. Judi lah, judi. Kan depan tu judi. Loteri judi. Dan ekornya judi juga. Dan minum arak. Mana jangan belanja harta pada maksiat. Belanja harta pada maksiat dipanggil tidak mensyukuri akan nikmat harta. Dan ketahui olehmu bahawasanya tiada sempurna syukur itu, mereka syukur mereka yang meluaskan Allah Ta'ala akan dadanya, yakni akan hatinya, akan dadanya. Hak Jawi baru macam mana? Adanya. Hak Rumi akan adanya. Dada akan dadanya, yakni akan hatinya. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma iftah alaina futuhal arifin. Allahumma allimna ilma akadamin wa fahimna famas sabiqin warzuqna ruqat talibin. Allahumma zidna ilman wa alhiqna bis salihin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.